Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik ya, untuk hari ini kita akan lihat bagaimana kita nak buat pembuktian cos A tolak B sama dengan cos A cos B tambah 1 per cos B tolak cos A. Okey, dalam pembuktian kalau kita tengok dalam soalan, we see clearly we have to use the formula that is addition formula ataupun rumus penambahan. Kenapa kita kena guna rumus penambahan? Sebab kita lihat operasi di sini adalah tolak. Okey, sama ada operasinya tolak ataupun tambah, maka itu mestilah menggunakan rumus penambahan ataupun addition formula. Jadi para pelajar dinasihatkan hafallah rumus penambahan supaya untuk kita menyelesaikan soalan yang melibatkan rumus penambahan dapat digunakan dengan betul dan cepat untuk kita dapat laksanakan penyelesaiannya. Okey. Jadi kita boleh mula sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan apabila soalan melibatkan pembuktian. Okey, soalan melibatkan pembuktian boleh mula di bahagian kiri ataupun di bahagian kanan. Kebiasaannya tips untuk menjawab soalan pembuktian mestilah bermula daripada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan yang kita lihat lebih kompleks. Okey, lebih kompleks. Apapun kebiasaannya lah, lazimnya para pelajar dia akan mula daripada pembuktian dari arah kiri. Okey, so kita mula daripada arah kiri. Kita dapat lihat kat sini your left hand side ataupun bahagian sebelah kiri. Okay, your left hand side is equal to cos A minus B. Okay, kita kena pemudahkan cos kepada sebutan cos A tolak B per sin A tolak B. Kenapa? Cos ni adalah cotangent, iaitu songsangan kepada cotangent. Cot sama dengan 1 per tangent. Okay. Jadi sebab itulah kita dapat cos A tolak B per dengan sin A tolak B. Okay, guna rumus penambahan ataupun addition formula. Kalau rumus untuk cos yang operasinya tolak, kita akan dapat cos A cos B. Kalau tolak, dia mesti jadi tambah. Okey, dia mesti jadi tambah. Tambah dengan sin A sin B. Okey. Per dengan, kalau untuk sin A tolak B, maka kita akan dapat sin A cos B. Kalau tolak, okey, untuk tolak, untuk sin dia pun tolak jugalah. Okey, tolak cos A sin B. Okay, and then you have to simplify by on your own. Simplify. Okay, bagaimana kita nak simplify? Untuk step yang berikutnya, kita nampak kat sini, kita nak jadikan pembuktian kat sini selepas tanda operasi tambah di bahagian pengangka, iaitu sama dengan 1 kan. Jadi kalau sama dengan 1 tambah 1, maksudnya kita punya sin A dengan sin B ni, kita akan bahagi dengan sin A dan juga sin B, maka dapatlah 1. Maknanya kesemua item, kesemua sebutan ni kita kena bahagi dengan sin A sin B. Kita kena bahagi semua sebutan tu dengan sin A sin B, supaya sin A sin B bahagi dengan sin A sin B, kita akan dapat 1. Okey, kita akan dapat 1. So mari kita bahagi setiap sebutan dengan sin A sin B. Okey, bila kita bahagi dengan sin A sin B, kita akan dapat kat sini
cos A cos B per dengan sin A sin B tambah sin A sin B per dengan sin A sin B per dengan, okay, penyebut dia kita akan ambil sin A cos B per dengan sin A sin B. Okay, tolak cos A sin B sin A sin B. Okay, so kita boleh simplify. Cos A, okay, cos A sin A cos per dengan sin, dia akan jadi cotangent. Okay, dia akan jadi cotangent. So kita akan dapat cos A cos B per dengan sin B, kita akan dapat cot B tambah yang ni sin A sin B per dengan sin A sin B, kita akan dapat 1 per dengan sin A dengan sin A sama dengan 1. So cos B per dengan sin B, kita akan dapat cot B tolak cos A per sin A, kita akan dapat cot A. Sin B per sin B, kita akan dapat 1. So darab dengan 1 dapat cos A. So dapatlah pembuktian kita sama di sebelah kanan. So we write down as a proven. Kalau soalan suruh show, kita tulislah shown. Okay, shown ni maknanya tertunjuk. Dalam bahasa Melayu dia tertunjuk. Okay, dalam bahasa Melayu dia tertunjuk. Kalau untuk proven, terbukti. Okay, so cikgu rasa setakat itu dulu penerangan cikgu tentang cara untuk membuktikan melibatkan rumus penambahan dalam trigonometri. Okay, terima kasih.